Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Kita bersaran dalam program Playback bersama saya Amir dan sahabat saya Acap. Hari ini kita akan mengupas dan membincangkan tentang 10 album variasi 90-an pilihan kita berdua. Jadi, apa tunggu lagi? Album nombor 1. Mari. Album nombor 1 pilihan pertama aku, Dangdut. Ya, genre ni memang sangat masif untuk ketika tu timeline mid 90s Ya. 96 tu masa tu. Yes, kita 94, 95, 96 Dangdut kat mana-mana. Semua dalam bus, semua everywhere Dangdut. Pergi mall ke mana-mana pun Yeah. itu yang berbunyi. Album yang saya masukkan ini adalah album dari artis besar Dangdut negara, iaitu saudari Amalina. Saya memilih album yang kedua, iaitu Album Asyik 95. Asyik dari 95. Album ini telah terjual sebanyak 200,000 unit pada masa tu, dan ada beberapa lagi lagu yang saya suka. Jadi Amalina ni, album Asyik ni ialah album dangdut. Bukan album pertama Ya, kan? bukan album pertama dia, tetapi ini ialah album pilihan kita kerana album ini yang mengangkat Amalina sebagai seorang artis dangdut yang dikenali ramai. So, tahniah, dan memang kita suka album ni. So, enjoy this album. Cari juga album yang lain, album yang seterusnya, dan album sebelumnya untuk Amalina. Jadi, kita ke album yang kedua. Album yang kedua pilihan kita ialah album yang bergenre komedi. Atau novelty records kayaknya in the early 90s dulu memang banyak album lawak yang kayaknya menggunakan saduran lagu-lagu hits yang top pada zaman tu. Okey. Album lawak ni dia ada pelbagai genre muzik dalam satu album. Dan album ni adalah dari seorang penyanyi dan seorang pelawak yang senior pada masa kita sekarang. Beliau ialah Saleh Yaakob. Album pilihan kami daripada Saleh Yaakob ialah Romantika Ditampoi. Nama hospital. Romantika Ditampoi ni rilis pada tahun 1992. So this album kita pilih kerana dalam album ni merupakan album saduran sebenarnya. Maksudnya dalam album ni Lagu-lagu cover lah. yes, lagu cover daripada lagu-lagu orang, tapi lirik dia tu diolah semula dan ada macam-macam genre. Contohnya macam lagu Pisang Panas. Pisang Panas tu Asalnya daripada Vanilla Ice Baby. yeah, Vanilla Ice Baby. Coba Jangan Coba tu daripada album Bhangra. Pisang Panas itulah tadi kan. Yalah. Ya. Okay, so album ni ada dia album susulan dia. Tajuk dia Sup Selipar Jangan Main-Main. Sup Selipar. Tak silap pula, Sup Selipar Jangan Main-Main. Dua-dua album ni sekiranya anda nak cuba dengar, saya sarankan untuk anda cuba dengar dan cuba cari physical release dia. Ini dah kira rare ni. Sebab Yes, pernah benda dengar ni dah pun kira memang- sangat-sangat rare. Memang dekat YouTube je ada. At that point of time, kata tak saya, kaset dia ada that point of time. CD saya tak pasti lah. Saya rasa CD ada. Tapi limited quantity lah kot. Ya, sangat-sangat Jadi, limited. So siapa ada Saleh Yaakob punya album, please, anda dikira rare. simpan baik-baik. Okay? Right. So Saleh Yaakob di tempat yang kedua. Girl band time Girl band time. Ya. Untuk album pilihan kita yang ketiga ini, saya personally memilih album kedua dari kumpulan Yang tidak asing lagi dengan gaya rambut yang sangat famous ketika itu. Feminine. Feminine. Dia come out dengan album yang kedua bertajuk Kini. So album Kini ni Feminine daripada 5 orang dah jadi 4 orang. Spice Girl lah. Jadi buat perangai dah zaman tu. Tu apa dalam album yang kedua ni, Kini ni, dia ada single dia, which is Kini, dan juga Rindu. So album yang kedua ni Masih kayaknya mendapat sentuhan kebanyakan daripada KRU ni. kita boleh dengar dia punya production better.
dia punya music wise kita boleh dengar sentuhan KRU lah kat situ. Ya, KRU So, masih tengah Feminine- mendapat nak fine tune sound dia orang zaman ni, and Feminine benefit banyak lah daripada khidmat dia orang. Ya. Feminine dia memang famous kerana dia boleh menyanyi, then dia boleh menari dengan baik. Complete package lah Yeah. kayaknya. Singing, dancing, image, kayaknya memang jual, siap untuk jual. So, tapi sayang Feminine hanya sampai the third album. After that 1997 kalau tak salah saya, dia dah pecah. But then until now album Feminine orang masih dengar lah. Walaupun 2022 now lagu-lagu tu masih segar. Macam Kini, Untukmu, Rindu tu semua Untukmu tu memang dekat mana-mana, orang yang bukan daripada generation tu pun tahu. Dan mungkin kita boleh katakan yang kayaknya genre girl group ni pemangkin dia ialah yang sebenar ialah Feminine untuk the modern girl band punya template. Yes. Kan? Yes. After that barulah keluar yang generasi lepas tu seperti Elite rasanya Elite ialah ada. dia punya pembawa lineage dia lah. Direct line kita boleh campak Elite. and then ada lagi lah selepas tu. So untuk pop, dance music kita salute Feminine lah. Oi oi oi. Ya, album yang keempat pilihan kita kali ni adalah album yang berteraskan punk rock. Pop punk yang pertama berbahasa Melayu yang keluar mainstream rasanya. Kalau ikut One of saya those lah. At that point of time album ni memang famous dan album ni membuatkan kita rasa happy. Album daripada kumpulan Aboy. Aboy. Aku Budak Sempoy from 1999. Yes. Dalam album ni ada lagu apa-apa saja dan lirik dalam apa-apa saja ni memang dia cover orang biasa, orang mahal. Cerita tentang jadi bos kena baik, jangan kedekut kasi gaji naik, apa Yes, semua betul. tu. So kita di mana-mana, so kita akan dengar lagu ni di radio pun semua. And then yes, Aboy make us happy at that masa 90-an lah. Ya, yang menarik tentang album ni ialah seperti tadi kita cakap kan, konten dia ialah konten-konten yang sangat boleh relate. Ya. Isu-isu merahin, isu-isu rakyat yang kebanyakannya light dan easy going. Macam kita dengar Ramones tapi Ramones Melayu. Ya, Ramones, Ramones. Ramones Melayu. So, punk rock yang happy. Dan dia ada juga cover-cover lagu-lagu lagu-lagu lama dan Gigit Semut apa semua. That's yang diberikan nafas baru lah. dalam bentuk pop punk. Yeah. Laju pula. So siapa ada CD ataupun kaset Aboy, Anda juga dikira rare. Okay. So Aboy, thank you very much. Oi. Punk rock. Album yang kelima pilihan kami kali ini Masih dangdut. ya, mengekalkan imej dandut kami. So album ni merupakan album daripada penyanyi tersohor Mami kita Mas Idayu. Ya, daripada Mas Idayu yang bertajuk Cintaku 100%. Daripada tahun 96. Ya, dalam album ni kita ada title tu track. Cintaku 100% dan juga lagu second single dia Robek Hatiku. Yang breakthrough lah untuk Mas Idayu dan meletakkan Mas Idayu pada tahap yang tinggi lah. Ya, kalau Emelina famous dalam dunia dangdut, Mas Idayu ternyata lebih hardcore dalam pembawakan dia. Mas Idayu dengan Amelina punya dangdut is more to pop, Accessible lah. dangdut untuk orang ramai. So dia ada next album dia selepas album ni bertajuk Dunia Cinta. Yang dalam album Dunia Cinta tu dia ada lebih kepada ada Jaipong, ada ini ayat-ayat true ni. Nusantara style music. Buka Jaipong Which bagai is, ni. macam senggol-senggolan, cubit-cubitan. Itu dia punya, kita dah nampak dia punya eksperimental kat situ. Dia kata album yang tu lebih successful kali ni. That one is far way artistic lah daripada yang ni, daripada Cintaku 100%. Tetapi Cintaku 100% ni kalau you pergi club dangdut ke mana-mana, they will play this one. Terima kasih Mami Mas Idayu kerana mewarnai dunia kami. Walaupun kami tak pergi club dangdut in 90s, tapi Cintaku 100% tu tetap cinta yang kami terbaik bagi cinta kita. kami tetap 100% pada Mami. Yes. Alright. Terima kasih. So next, pilihan kita yang ke-6
kita memilih genre yang ada hip hop, ada R&B, dan album yang pilihan kita ialah album Ulala daripada grup KRU. Ya, 1996 ialah probably ialah breakout year untuk genre yang sedang meningkat naik, iaitu rap dan hip hop. Dan ini ialah album yang menonjakkan genre tersebut menjadi satu nama household name dalam masyarakat Malaysia lah ketika tu. KRU bersama Ulala. Kalau kita pergi ke Tidans ke ataupun parti-parti, Tidans ada lagi ke nanti? adalah pelan-pelan nak habis satu. Ini time-time dia ni. So apa saja untukmu, memang girls memang suka lah. Benda yang bagus tentang Ulala ni ialah it's the album di mana KRU finally perfected resepi mereka. Kayaknya ada R&B, dance, ada gangster-gangster Freaky G yang tu, Enki Lanun, of course ada ballad lagu awet-awet kan, apa saja untukmu. So dia memperfectkan resepi itu untuk memang dah tersedia untuk terjual kepada orang ramai lah. Back in mind, album Ulala ni bukan album pertama, Album nombor 5. nombor 5. Yes. But then before that dia dah ada album yang macam Awas, apa lagi album yang Canggih, Canggih, Recruit. apa Bagi saya personally sebenarnya KRU tampak sangat ghetto lah pada rilis awal dia. Yeah. Dan ini Ulala ni ialah di mana diorang berjaya mengcombinkan the fun side dan the harder edge tu supaya senang diterima untuk consumption orang ramai. So, KRU ialah mula marketkan diri mereka lebih kepada as a brand, strategizing semua, sinergi, dan membina empire dia lah kan. Yeah. Macam cakap kan. So Ulala bagi kita antara terbaik lah daripada KRU. So, Sound-wise, sound-wise production memang best. sangat international pada Yeah. time tu. Memang kalau naik kereta pesan kuat tu memang tanpa segan silu lah. Kau naik kereta kau buka tingkap kan, kau pasang apa saja untukmu tu kau kata melayang. Yes, KRU Ulala dapatlah Honda Civic, Honda Dolphin ke apa zaman tu kan. Belakang ada stiker spoon. Nice. Okay, album yang ketujuh ni sangat special. Dia rare sebab dia datangkan khas daripada Pantai Timur Yeah. yang tak mengeluarkan rock band, tak dikenali mengeluarkan rock band pada ketika itu lah. Ya, di mainstream punya level rock band dari Terengganu ni memang that point of time Dia rare. tak Selalunya kalau nak rock band sama ada Johor, Perak Yeah. ataupun KL Selangor Yeah, lah. Selangor lah. Obvious Mostly places lah. So album ni album pertama daripada grup kemuka Iklim. Satu Kesan Abadi pada tahun 1990. Bila keluarnya album Satu Kesan Abadi ni memang merata-rata. Semua dengar lagu Suci Dalam Debu. One word itu saja. Pintu akan terbuka, kita langkah bersama. So nak album ni katakan adakah Abang Mai bercakap yang kayaknya Iklim itu leleh? okey, untuk album Iklim kita tak boleh pandang dia sebagai kalau dengar Iklim semua lagu Melayu. Tak. Dalam album ni dan album seterusnya kalau you all dengar, dia ada heavy rock, guitar work, massive guitar work, and then keyboard playing yang okey, yang bagus. Album ni sebenarnya ada mixture yang almost perfect of rock ballads dan juga the heavier numbers kan. Boleh harmoni gitar yang seakan macam metal pun ada kan. Ya, kita sangat berbesar hati kerana melalui album ni lah rakyat Malaysia kenal satu insan seni yang sangat special, iaitu Brother Salim. Arwah Salim lah. So Salim telah mewarnai kita punya industri muzik dan juga menghiburkan rakyat Malaysia daripada tahun 90 sehinggalah kematian beliau lah. Tapi suara Salim ni memang tak ada compare lah. Itu serak, dia punya serak tu memang serak rock, and dia punya sangat melodi, sangat delicate at the same time. Jarang nak dapat benda ni dalam satu package kan. Suci Dalam Debu, Satu Kesan Abadi, these are all permulaan bagi Iklim. Jadi terima kasih Iklim kerana muzik-muzik yang bagus, dan terima kasih juga pada arwah Salim. Okay, album ni memang sangat special. Ada cheese ada telur Ya, ada cheese ada telur dan ada elemen of kemelayuan. Walaupun album ni adalah album pop rock, tapi elemen of kemelayuan, lenggok nyanyian dia, musically very good. Album ni boleh dikatakan start kepada kebangkitan rock baru, pop rock pada tahun 1994, menggantikan wave first rock kapak tu.
So album ni adalah album Bisa Berbisa daripada kumpulan UKs. Album ni memang kalau kita dengar semua daripada first sampai ke hujungnya memang top notch. Dengar kata sebab ini memang Sari Amri punya Yes, produk most lah. of the song Sari Amri lah. Yes. Dia ada lagu Seksa, Kaulah Satu-Satunya, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, dan most of the song semua okay, semua best. So for me, kalau saya simpan album ni, saya akan simpan album ni baik-baik. Dan boleh dikirakan ni precursor kepada Slam, betul tu Yeah, at that point of time rasanya Slam dah ada. Cuma ini dia punya kemelayuan dia tu lebih artistry dan cultural aspect dia lagi tinggi lah. Dia album daripada UK ni ada lagi album yang okay, yang best. But then album ni is dia punya ultimate album dia lah. So now I think 2022 ni UK masih lagi ada, tapi dia macam ada biasa sekarang pelbagai ni geng-geng suka camping. So walau bagaimanapun kita harap UK teruskan menghibur kita, keep up the good work lah, mengeluarkan lagu-lagu yang baik, dan terima kasih kerana album ni sangat awesome. Nombor 8 dari UKs. Yang ke-9. Yang ke-9 ni saya punya personal favourite lah. Kebangkitan orang panggil world music di pentas tempatan kita kan. Yes. Album ni diterbitkan pada tahun 1991 oleh Roslan Aziz Production, dan kualitinya memang setanding dengan nama Roslan Aziz tu sendirilah. Album ni meletakkan satu standard muzik yang baru untuk pendengar-pendengar Malaysia, yang mana membuka minda kita kepada new possibilities dan world music, yang mana elemen muzik dalam tu ada pelbagai peralatan, pelbagai bunyian. Dan album yang saya masukkan ini adalah album Zainal Abidin. So album ni melarikan sedikit tumpuan rakyat Malaysia daripada lagu-lagu berelemen cinta, sebab message dalam Zainal Abidin dalam album ni ialah far reaching dan universal lah. Lebih universal. Ada mostly semua lagu bila dipasang daripada first track sampai last track, which is hijau, environmental, humanitarian, memang sejagat lah basically. Kita ada dalam tu, saya masih ingat beberapa nama lagu: Hijau, Baba, Damai, Ikhlas Tapi Jauh, Manis. Semua lagu memang best, and then musically memang very rich. Dan album ni juga membuka satu laluan yang lebih besar kepada kompilasi album yang dinamakan Ikhlas. Kayaknya album ni ialah sebelum konsert besar tu lah. Album Ikhlas tu nanti ada lagu Ikhlas Tapi Jauh juga dimainkan oleh dinyanyikan oleh ramai penyanyi. Kelompok musician, kelompok artis ni adalah merupakan kelompok yang lebih moden, yang lari sedikit daripada cita rasa rakyat Malaysia, dan muzik ni pergi lebih jauh, kerana lagu Hijau tu sendiri digunakan untuk kempen alam sekitar apa semua, dan dia memasukkan elemen-elemen seperti nyanyian berdialog Kelantan, macam-macam lah. Ada budaya dalam album tu yang banyak. Kalau kat luar kita ada Peter Gabriel, Paul Simon, kita ada Paul Simon. Kat sini kita ada Zainal Abidin. Dan the production quality is super top notch. So sekiranya bila orang tanya saya personally, bagi 10 album sepanjang zaman pilihan saya, album ini akan berada salah satu daripada 10. This has to be in the top 10 lah kalau cakap pasal local releases. So ini telah meletakkan satu penanda aras yang tinggi kepada musician kita. New possibilities were realised dengan the release of this album lah sebenarnya. Sangat-sangat berpuas hati. Okay, carilah album ni, simpanlah fizikal dia. Okay, terima kasih Zainal Abidin, terima kasih Roslan Aziz. Great job. Album terakhir pilihan kita untuk episod ni tak lain tak bukan Ratu Rock kita, iaitu Ella. Ella. Okay, album pilihan kita Ella USA. Amerika mu ni. Amerika. Tak apa, nanti saya tunjukkan. Okay.
Ella USA. Silau. Alright. So Ella USA ni Ella produksi di luar negara lah maksudnya. Production Production dia USA tu sebab dia dirakam di luar negara, California. dan album ni juga berbeza daripada album Ella sebelumnya. Ya, sebab kita kenal Ella daripada zaman-zaman Battle of the Band, Ella and the Boys kan. Dia sebagai rock and roll figure. Ella and the Boys, and then transition dia kepada Ella solo, Puteri Kota, pengemis cerita apa semua, and then album ni yang menariknya kita boleh dengar macam almost ada perisa alternatif yang sangat modern untuk orang yang luar ketika tu lah. Dan kita tengok Ella tu sebagai an old school rock figure embrace new rock zaman tu. It's something very refreshing kan. So dalam album ni kalau tanya saya apa single yang ada dalam album ni yang memang kalau first time nak dengar, saya cakap dengar semua. Sebab rasanya semua signature song Ella kebanyakannya ada dalam ni. Nuri ada, Gemilang, Permata Pemotor Permata, Gemilang, Itulah Saya, Esok Lusa Selamanya, semua. Ada album semua ni best. pergi show boleh sing along. So Ella masih lagi memainkan most of lagu-lagu daripada album ni dalam show-show dia yang you all boleh pergi. Quality of the production and the quality of the musicianship tu rasanya menjadi benchmark untuk ramai female fronted yang nak nyanyi rock gitu lah. You have to refer to this one. Saya rasa boleh dengar macam mana Adria Hashim buat Candy tu. Saya dengar banyak elemen daripada freshness of Ella USA tu rasanya lah. Jadi untuk album ni memang saya sarankan untuk you all simpan fizikal dan sentiasa dengar album ni dan nikmati album ni lah. Jadi terima kasih kepada Ella dan produksi untuk Ella USA ni yang sangat baik, musicianship yang sangat bagus, dan album ni telah mewarnai kehidupan kita pada tahun 1990-an. Terima kasih Ella. Album ni memang TikTok. Terbaik. Untuk episod yang kali ni, episod variasi muzik 1990-an ni, kita ada tetamu undangan. Dia merupakan salah seorang penyanyi dan menganggotai kumpulan nyanyian bernama Eva, iaitu saudari Izu. Jadi kita ada beberapa soalan kepada Izu ni, dan jom kita tanya dia beberapa soalan yang kita nak tahu tentang variasi muzik 1990-an. Album yang saya pilih pada zaman itu, ketika itu, satunya album kumpulan Raihan, album nasyid yang sama-sama company dengan kami juga. Sebab bagi saya dia lah pencetus kumpulan nasyid masa tu. So satu di bawah naungan yang sama pula tu. Kedua, saya simpan album ni kumpulan Umbrella, sebab masa tu Umbrella pun kenalan-kenalan kami juga. Dan yang ketiga, saya ada album Abang Salim. So itulah yang album pilihan saya ketika itu. Yang paling rare masa tu, kami pergi satu show di Pantai Batu Buruk, Terengganu, kalau tak silap saya, betul lah. Masa tu kami bukan kami lah, semualah rasanya show tu start lambat ataupun ada masalah teknikal apa, kita tak tahulah kan. Bila masa kita orang naik je stage, ya Allah, kita orang kena baling tin, kena baling botol, kena baling sampah, gedebuk dekat atas stage. Memang kita orang kena teruskan jugalah, sebab ni program ni kira macam sekarang konsert lah, kira konsert pujaan 10 Nescafe. Kemeriahan dia tu beza dia tu. Kalau orang sekarang ada show pentas terbuka, diorang hanya tengok saja kan. Paling-paling pun diorang tepuk. Tapi kalau dulu, diorang nampak kita keluar je dekat stage pun diorang menjerit macam apa dah. Kalau yang makcik-makcik tu, kami turun stage peluk kami, cium kami, tarik tangan kami semua. Bayangkan dia punya lain dengan sekarang, lain. Sebab sekarang mungkin orang nampak hati-hati penyanyi sekarang dekat media sosial, hari-hari diorang boleh belik, diorang nampak artis ni buat apa, artis ni pergi mana, artis ni pakai baju apa. Dulu-dulu diorang tak nampak, diorang hanya nak tengok kat majalah keluar setiap bulan, media hiburan, URTV, majalah mangga, diorang mesti nak beli. Kejar pergi kat kedai surat khabar, pergi dekat kedai stesen minyak. Terima kasih kepada semua yang masih menyokong dan masih menyayangi artis 90-an. Okay, Cap.
kita dah sampai ke penghujung kan. Yes, so Jadi- all good things come to an end. So Yes. kita dah sampai ke hujungnya. Tetapi do not miss pengembaraan kita seterusnya dan mengupas Kita ada lagi banyak episod. yes, betul. Banyak benda buat ni. Kita nak bawakan a lot of genres and a lot of lists for you. So teruskan bersama kami. Ya, di dalam Rancangan Playback. Jangan lupa follow, subscribe channel saya. Sini. Dan terima kasih kepada yang menyokong Majulah Muzik untuk Malaysia.